Ada sesuatu yang dahsyat disebut oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ini dalam riwayat Bukhari. Ammar bin Yasir, anak didik Nabi, ikhwan. Anak didik Nabi, subhanallah. Anak didik Nabi dahsyat, ikhwan. Ammar bin Yasir. Cuba dengar perkataan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kata apa? Ini masalah hati kita. Kita boleh tangkap ke kita tak boleh tangkap, ni masalah hati. Ammar bin Yasir kata apa? Dia kata thalathun, ini bukan hadis, ini perkataan Ammar bin Yasir dalam riwayat Bukhari. Mari kita lihat macam mana kedahsyatan Ammar bin Yasir dapat memahami ajaran Nabi, dapat berkomunikasi, bermuamalah dengan agama ni, dapat berinteraksi dengan Tuhan. Ammar bin Yasir kata, dia kata thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Dia kata ada 3 benda, siapa dapat menghimpunkan 3 benda ni dalam diri dia, bermakna dia telah menghimpunkan iman dalam diri dia. 3 benda ni daripada iman. Seolah-olah iman ni dia macam puzzle, berselerak ada di atas meja, kita nak kena susun. Siapa dapat susun 3 puzzle ni, dia akan dapat lihat puzzle tu nak tunjuk gambar apa. Tapi kalau siapa tak berjaya susun benda ni, dia tak akan dapat lihat gambar iman. Saya beriman, bolehlah sebut, tapi gambar iman macam mana, rasa iman macam mana, tak dapat, kita tewas. Maka ada 3 benda, kata Ammar bin Yasir, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Siapa boleh menghimpunkan 3 benda di dalam diri dia, bermakna dia telah menghimpun iman itu masuk dalam diri dia. Antum cuba tengok apa yang dia nak sebut. Sajalah sebelum saya baca hak dia sebut ni, saya pun terfikir masa mula-mula kita belajar hadis ni, saya pun terfikir bila Syekh baca hadis ni, saya cuba bayang apa agak-agak Ammar nak sebut. Saya mungkin terbayang masa tu, saya terbayang Ammar akan sebut siapa yang boleh sembahyang malam, siapa yang boleh jihad sabilillah, siapa yang boleh melawan musuh Islam, siapa yang boleh buat benda ni, bermakna dia beriman. Saya terbayang lagu tu. Tapi dah, Ammar tak sebut benda tu. Yang Ammar sebut ini adalah asas kepada kesucian hati. Kalau kita boleh adakan benda ni dalam diri kita, bermakna kita dapat kawal hati kita, kita dapat pegang hati kita. Ramai orang ada hati tapi dia tak menguasai hati dia. Pasal itu hati dia yang pimpin dia. Dia tak boleh kuasai. Apa dia yang pertama Ammar kata? Ammar kata yang pertama, al-insafu min nafsik. Al-insafu min nafsik. Yang pertama Ammar kata, kau bersikap adil dari diri kau. Dalam diri kau tu ada sifat adil, insaf. Kita bahasa Melayu kata insaf kan. Insaf Melayu ni, depan saya ni ada penonton tapi tak boleh tunjuk lah, nanti kami kena tangkap. Tapi ada 2 orang je. Insaf Melayu ni maknanya insaf lah. Saya sedar lah, saya dah sedar dah, saya bertobat lah, itu insaf kita. Tapi insaf dalam bahasa Ammar bin Yasir dia bukan makna yang tu. Insaf bermakna al-adlu, dia bersikap adil dengan diri dia. Belajar adil dengan diri. Adil ni apa dia, ikhwan? Kita tak adil ni memberi hak, mengikut hak dia. Maka apa yang kita kena belajar, ikhwan? Kita kena belajar insaf dengan diri kita, kita kena buat adil pada diri kita. Macam mana, ikhwan? Diri kita kena bertindak kepada yang adil. Bila Allah Ta'ala bagi arahan dia kepada kita, kita kena insaf dengan arahan Tuhan, kita kena adil. Kita kena tahu kita ini hamba, dia adalah Rabb kita. Maka apa kita kena buat? Kita kena tunaikan hak Tuhan dengan adil. Ini bahagian Tuhan nak kita jauhi, ini bahagian Tuhan nak kita taati. Maka kita kena adil, bawa diri kita jujur, jadi adil. Yang mana Tuhan nak kita buat, kita kena buat walaupun jiwa kita berat nak buat. Didik hati kita jadi adil, al-insaf. Insafkan hati kita. Ini barang ni bukan hak kita.
Didik diri kita, jangan ambil dengan cara yang salah. Jangan ambil. Jangan. Didik diri kita. Susah ikhwan. Pasal tu kalau boleh dapat benda, dapat iman. Tengok dalam Al-Isra' Tuhan kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Allah kata janganlah kamu ikut benda yang kamu tak tahu. Kerana daripada pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu akan ditanya balik di akhirat. Dan berapa ramai orang boleh beramal dengan ayat ni. Jangan ikut apa yang kita tak tahu. Kan kita ada jiwa hubbu taqlid. Dah orang buat, saya buatlah. Dah orang kata, saya katalah. Dah orang komen, saya komen. Dia tak boleh insaf dengan diri dia. Adil dengan diri dia. Kenapa saya nak komen? Saya tak tahu. Tapi orang tahu, orang tu komen pasal dia tahu. Saya tak tahu. Saya bahagian tak tahu. Insaf. Pertahankan keinsafan itu. Jangan kita bohong ilmu kita. Kita tak tahu. Tapi kita bercakap macam tahu. Kau tak akan dapat iman, kata Ammar bin Yasir. Hati kau akan rosak. Kerana kau telah bohong diri kau. Kau tak faham, kau kata kau faham. Kau tak tengok, kau kata kau tengok. Kadang-kadang kita boleh cerita, benda yang kita cerita tu benda kita dengar orang, tapi kita boleh cerita macam kita duduk tempat kejadian. Tapi cara cerita tu, orang kata, ada kan masa tu? Tak, saya pernah dengar orang cerita. Ini ciri apa ikhwan? Tidak ada insaf. Tapi cerita orang macam ni dalam kehidupan, dia dapat tempat lah. Dia dikatakan pandai menguasai situasi, tapi dia tidak ada insaf. Quran kata wala taqfu, kamu jangan ikut ma laysa laka bihi ilmun, benda kamu tak tahu. Kamu tak tahu Nabi buat, kamu tak tahu apa, kamu tak tahu, jangan buat. Sampai kamu insaf, kamu jujur. Allah mendidik kita mentaati perintah dia, menjauhi larangan dia. Dan ada bahagian dalam agama besar ini Allah minta kita hablum minan nas, tunaikan hak orang. Kita kena insaf, tunai. Kita tengok Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah Allah buka semua pintu syurga dekat dia pun, saya hanya membaca riwayat manakib Abu Bakar, kata memang puas hati. Bahagian insaf ni dia ada. Dia ada bahagian ni. Sangat dahsyat dia. Bila dia naik jadi pemimpin, ini ucapan yang Abu Bakar sebut ni ada dalam semua kitab tarikh. Perkataan dia yang pendek, daripada banyak perkataan ucapan sulung dia, ini yang semua buku simpan. Dia kata ayyuhan nas inni qad wulitu walastu bi khairikum. Dia insaf. Dia kata manusia, kamu pilih aku sebagai ketua, sedangkan aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia tak bohong diri dia. Dia tahu. Orang kata dia bagus, tapi dia tahu diri dia bagus tak bagus. Dan berapa ramai orang boleh cakap lagu ni, ikhwan. Alhamdulillah lah, saya segala puji bagi Allah, saya syukur saya dipilih. Dia syukur dia dipilih. Yang Nabi kata setiap pemilihan orang pada kita ni akhirat pasti menyesal. Dalam dunia kita tanggung kehinaan. Yang tu kita kata alhamdulillah. Kita tak insaf. Kita tak insaf. Sifat insaf tu tak ada. Kita tak adil dengan diri kita. Kita tak berjaya berlaku adil. Abu Bakar As-Siddiq, dia pemimpin. Tapi dia manusia. Tengok dia pandai imbang. Bila orang ni ada iman, ikhwan, lain macam lah hidup dia. Datang rakyat dia, mengaku kesalahan yang bukan hudud, yang bukan qisas, ta'zir. Bakal kata awak salah. Ya, dia mengaku saya salah. Tapi saya minta tolonglah. Bantulah saya. Saya rasa berat dengan hukuman ni. Bakal kata tak. Kamu akan dihukum. Dia bakal tengok masa dia duduk merayu tu air mata dia turun. Bakal kata kamu akan dihukum. Dia pun pusinglah belakang nak keluar. Mungkinlah nak keluar dari pejabat ke. Masa dia beralih keluar tu, bakal tengok air mata dia turun. Bakal panggil dia. Ta'al. Mai sini. Aku tolong kau. Dia kata tadi Amirul Mukminin kata tak boleh tolong. Bakal kata memang aku tak mau tolong. Tapi bila aku tengok kau pusing dengan lengan air mata, aku teringat apakah nasib aku di hadapan Tuhan.
kiranya aku datang macam mana kamu datang. Aku memohon Tuhan memaafkan aku dan Tuhan tak maafkan aku. Apakah nasib aku di sana? Aku tolong kamu. Semoga Allah tolong aku di akhirat. Dia tahu kesalahan tu, dia tahu. Dia tahu macam mana orang buat salah ni sangat mengharapkan perlindungan. Dia dapat kuasai benda tu. Dia insaf. Dan dia letak diri dia di situ. Kita tak berjaya buat. Kita semua orang yang buat salah mai depan kita, kita bertindak sebagai hakim. Seolah-olah macam kita takkan buat salah. Macam kita tak ada salah. Maka betul kata Ammar bin Yasir, siapa ada insaf ini? Adil dengan diri, ikhwan. Susah. Orang yang ada insaf ni, dia tak akan komen orang lebih daripada yang patutnya. Sebab dia tahu diri dia apa. Yang kedua, kata Ammar bin Yasir, wa badlu salam lil alam. Allahu Akbar. Itu yang saya kata, tak terfikir Ammar bin Yasir boleh ungkap kalimah ni. Dia kata yang kedua, siapa boleh buat benda ni? Bermakna dia memberi nafas dan roh kepada hati dia. Hati dia akan hidup dengan elok. Apa dia? Badlus salam. Dia sebarkan salam lil alam, kepada manusia seluruhnya. Kita rupanya dalam kita bagi salam tu, kita merawat jiwa kita supaya tak sombong, tak takabur. Kita ajak diri kita bagi salam. Kenal tak kenal nombor dua. Dia Muslim, kita Muslim. Assalamualaikum, kita doakan dia. Dia doakan kita. Nak dapat rawat jiwa. Oh, Masya Allah, ikhwan. Saya teringat kadang-kadang kita nak kena naik bukit tu, nak kena naik gunung ni. Nak pergi mana? Pergi bertapa. Buat apa? Nak carilah sesuatu untuk hati. Kami duk belajar ilmu ni. Ilmu batin. Untuk rawat hati. Rupanya buta mata kita daripada melihat apa yang Ammar bin Yasir sebut. Rawat hati kamu, bagi hati kamu hidup. Dengan apa? Dengan assalam. Yang ketiga dia kata apa? Dia kata wal infaqu minal iqtari. Wal infaqu minal iqtari. Iaitu kita infak. Kita infak. Ketika mana, ikhwan? Ketika kita mengalami kesempitan rezeki. Adalah rezeki masuk, kita pun nak pakai, tapi kita infak sikit. Kita tahu, bukan kata kita seorang aja yang susah, semua orang susah. Kita infak ketika berlaku tadyiq fi rezeki, kesempitan kepada rezeki. Kita tak lupa infak. Sifat ini, kata Ammar, dia membasuh diri kita daripada penting diri. Dan penting diri ni kalau bertapak dalam hati, habis kamu. Rosak jasad kamu. Mata kamu rosak, kamu tak boleh tengok orang dengan rahmah, kamu tak boleh dengar kisah orang dengan rahmah, kamu akan komen orang tanpa rahmah. Rosak hati kamu. Kata Ammar bin Yasir, siapa dapat menghimpunkan tiga perkara ni, maka dia telah menghimpun iman dalam diri dia, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Kita, ikhwan, yang pertama tadi kita boleh buat tak? Yang kedua tadi, yang ketiga kita boleh buat tak?